Could it be something that I want? Could it be my sweetest fantasy? Oh, how can I be so sure? But I know you're the one for me. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam video yang seterusnya. Jadi setelah berehat beberapa ketika, jadi untuk video kali ini saya akan berbincang tentang satu topik yang menarik lah, yang relevan kepada mereka yang bermain muzik dan yang menulis lagu sendiri, iaitu cara memuat naik lagu untuk streaming. Okey, jadi apa yang kita faham pasal streaming? Sedikit pengenalan lah. Kalau di dalam konteks tempatan di Malaysia ni, streaming ni kira mula popular sekitar dalam hampir 20 tahun lepas lah. Selepas tahun 2000 tu, masa kita internet kan, dari zaman dial up, zaman-zaman kita download MP3 tu kan. Jadi kita dah masa tu, kemudian kita ada broadband. Masa tu juga ada servis internet yang popular, iaitu MySpace. Jadi MySpace ni streaming. Kemudian pun ada YouTube masa tu streaming. Masa tu pun tak berapa laju sangat lah, tidak seperti sekarang sangat mudah dengar kan. Jadi kelebihan streaming ni ialah pada ketika itu, untuk kita macam kita nak memperkenalkan lagu kita kepada orang ramai, kepada bakal peminat melalui internet. Jadi pada awal sejarahnya, pada ketika itulah, dalam sekitar awal tahun 2000 lah, dekat 20 tahun lepas lah, ada servis seperti MySpace. MySpace, lepas tu ada servis macam iLike, iMeme, lepas tu MySpace gabung iLike, iMeme. Ini sangat popular di kalangan band-band yang band-band, sama ada band yang popular label dan juga band yang indie, band yang tiada label, band underground ataupun band garage, band-band budak sekolah pun boleh letak lagu kat MySpace. Jadi masa itu satu perkembangan yang menarik lah. Kalau kita zaman dulu, awal kita mula dengan zaman kita rakam demo, kadang-kadang kita rakam demo live, kadang-kadang kita boleh dapat rakam track by track. Jadi masa tu, zaman-zaman OAG Butterfingers tu, kena rakam kat kaset, kena rakam lah, print out kaset, jadi dapat beli kaset. Itu cara yang terbaik lah, yang ketika itulah. Dan kita tengok artis pun kita kenal daripada gig, daripada fanzine. Jadi dengan adanya internet, streaming memang boleh kata mengubah lah senario muzik lah. Jadi boleh dikatakan masa zaman MySpace tu, band yang ada label pun, band popular pun ada akaun MySpace. Band-band yang popular semua lah ada kat MySpace, dan juga band-band yang baru lah. Jadi dan MySpace pun jadi, orang kata jadi batu loncatan lah, dia kawasan yang stepping stone lah kepada mereka yang nak memperkenalkan muzik kepada dunia. Ada yang boleh sign daripada MySpace. Selain daripada MySpace, kalau ada juga satu site yang popular ialah Pure Volume, dan juga lagi satu Reverb Nation. Dan sekarang ni Pure Volume dah tak ada lah, MySpace pun dah tak ada dah, Reverb Nation pun ada lah, suam-suam itu. Dan sekarang banyak SoundCloud dan juga Bandcamp. Ini satu konsep streaming yang paling simple. Streaming, kita boleh dengar streaming. Jadi bila saya cakap untuk tujuan video ni, bila saya cakap pasal memuat naik lagu streaming, kita bercakap tentang band ataupun artis yang ada lagu nak dengar kepada orang, kita dengar kat streaming. Okey, saya pecahkan kepada dua cara lah. Satu cara yang boleh katakan cara yang bukan profesional lah, bukan mengikut standard industri. Jadi kita buka saja akaun macam dulu lah, kita buka saja akaun, kita tak lagu kita, sama ada MP3 ke, wave file ke, flag file ke, format apa-apa kan, kita buka macam zaman MySpace tu, kita letak sendiri. Jadi lagu tu dia punya lagu tu, dia orang kata tidak ada marking, tidak ada tanda seperti standard industri. Jadi kalau kita nak pilih cara macam tu untuk streaming, kita bolehlah biasa kita streaming dekat SoundCloud ataupun di Reverb Nation. Jadi banyaklah orang yang macam band-band kita letak demo, versi-versi kita demo, kadang-kadang kita rehearsal live session kita upload ke sekarang ni SoundCloud. Sekarang ni mungkin yang cara yang popular sekarang ialah streaming dalam streaming platform. Streaming platform yang kita tahu yang popular, Spotify,
YouTube Music, Tidal, Deezer, Apple Music. Jadi saya nak terangkan video ni macam mana kita orang-orang yang biasa ni, orang kebanyakan kita nak hantar ke streaming. Sebab saya kadang saya ada masuk forum ke kan, ada orang tak tahu macam mana nak buat. Ramai yang tahu tapi ada yang tidak tahu lah. Jadi ni untuk yang tidak tahu. Di Malaysia ni semua label ni dia ada satu agensi, yang boleh kata agensi ataupun konsortium lah, yang memang disokong oleh industri sendiri. Bila kata industri ni kita refer pada recording industry of Malaysia lah. Bila kita kata industri, ahli-ahli industri, record label, music publisher yang pemegang hak cipta lagu dan juga hak cipta master tape rakaman tu. Jadi kalau label-label ni, mereka akan menghantar ke satu institusi lah yang dipanggil One Stop Music, OSM. Jadi OSM ni kita akan bagi kita punya yang lagu tu, digital data tu kepada OSM. Jadi OSM akan hantarlah kepada Spotify, Apple, Deezer, KKBox lah, Juke asal ni kuat pada Juke. Jadi tapi cuma perkhidmatan ini hanya boleh diberikan kepada ahli One Stop Music ni, selalunya ahli recording industry music lah. Jadi ahlinya ialah syarikat-syarikat rakaman, production company, label ataupun production daripada yang besar ataupun yang tempatan, tak kisah kecil mana, ataupun juga syarikat publishing yang memegang hak cipta lagu. Jadi mereka ahli member One Stop Music, berkhidmat pada mereka. Jadi tidaklah terbuka kepada pada sesiapa, just anybody. Tidaklah terbuka kepada kita punya garage band kita sekolah menengah, band kita kat tidaklah terbuka kepada perkhidmatan One Stop Music ni. Okey, lagi satu perkara yang kena faham bila kita kata kat streaming ni, berbeza dengan cara yang informal tu kan, kita main letak je. Cara yang industri ni, setiap track lagu setiap versi lagu tu dia ada dia punya kod dia. Dan kod ni dipanggil International Standard Recording Code, ISRC, International Standard Recording Code. Jadi setiap digital file, digital track lagu, satu versi tu akan ada kod dia. Jadi kod ni kalau label melalui One Stop Music, dia akan buat lah. Jadi kalau nak buat individu ni, saya rasa kalau kita individu, kita nak juga kod ni mungkin kena pergi ke MyIPO lah. Sebab kalau dari segi hak cipta ni memang Malaysia ni MyIPO lah pegang. Tapi kalau record label, dia dah serahkan pada One Stop Music. One Stop Music ambil percentage, tak saya 8% ke apa daripada royalty tu. Nanti saya terangkan lebih lanjut digital file tu. Jadi dia akan buat lah. Jadi kenapa keperluan digital file ni? Jadi digital file ni perlu untuk dari segi kita punya royalty, kita punya hak cipta. Bila kita kata macam kalau kata royalty yang dimasukkan untuk streaming ni kan, yang utama lah, kalau kata data tu, digital file tu ialah royalty mechanical royalty. Mechanical royalty ni macam kita beli CD lah. Royalty ni penting lah. Bila kita letak dekat Spotify semua, Spotify akan bayar, dia bayar pada mechanical royalty. Spotify streaming platform akan bayar mechanical royalty. Kalau kita kata royalty line publishing tu, itu collecting agent Malaysia, itu saya akan buat video lain lah. Itu dalam bab lain lah. Lagu tu, bila banyak lagu tu dimainkan, kita boleh kira. Tu yang Spotify bayar tu, Apple bayar pada mechanical kepada kita, mechanical royalty tu. Jadi bagaimana dengan orang macam kita yang biasa-biasa? Senangnya dekat internet. Dekat internet ni ada banyak servis yang boleh orang kata bagi perkhidmatan kepada macam orang-orang biasa ni untuk diletakkan di streaming. Jadi saya boleh simpulkan ada beberapa jenis lah. Jadi servis-servis ni, syarikat-syarikat ni kita panggil digital aggregator, digital file aggregator. Jadi you bagi kat dia hantarkan ke Spotify, dia hantarkan kepada YouTube Music, dia hantarkan kepada Apple, Amazon Music, Tidal apa semua. Sebab kita sebagai orang kebanyakan, kita tak dapat nak pergi Spotify sendiri, kita tak dapat hantar ke Apple sendiri. Kita kena ada satu orang tengah yang tahu berurusan ni, memang dah dikenali lah, mungkin ada pendaftaran dia, kepada semua streaming ni dia hantar. Jadi kalau kat Malaysia kita punya national punya lah One Stop Music lah. Tapi One Stop Music hanya berkhidmat kepada ahli saja.
itu kena ada syarikat rakaman ataupun publishing lah. Jadi dia boleh khidmat. Macam kita ni, kita haraplah pada segi internet yang dikendalikan oleh syarikat luar negara. Jadi tadi saya cakap pasal IRC code tu kan. Jadi IRC code tu pun kalau dia ada dia punya tanda dia kat depan tu ialah lambang negara. Kalau Malaysia adalah MY, kalau kita digital aggregator tu dekat UK macam Rootnote ke ada UK, kalau Amuse ke dia ada SM ke apa SE, Sweden. Jadi cara nak kita cari ni, untuk saya ada banyak servis kat internet. Kalau kita Google banyak. Saya boleh ringkaskan lah beberapa cara yang kita boleh buat. Okey, satu cara lagi, ada yang berbayar, ada yang berbayar premium, ada yang percuma, ada yang percuma tapi kena uji bakat. Kena cek kualiti tu dulu. Jadi kalau percuma pun bukan percuma, ada yang percuma sepenuhnya lah, ada yang percuma dia ambil komisen. Jadi antara yang saya boleh cadangkan lah, kalau kita jenis yang kita rakam, kalau memang jenis ambil saja, dia kita hantar je, dia akan hantar juga kepada, boleh kata hampir ke semua lah, ialah Rootnote. Rootnote ke kan, ni adalah syarikat di UK, dia popular. Dia tidak ada syarat, dia mudah je. You hantar, kalau you ambil free package, dia akan ambil 15% daripada you punya mechanical royalty lah. Kalau you nak premium, dia adalah bayaran dia. You akan, kalau you nak 100% mechanical royalty, you kena bayar dia subscription lah, langganan. Okey, jadi mana yang patut lebih bagus? Jadi bagi saya lah, kalau you band baru you elok ambil yang free. Tak apalah, mereka ambil 15%. Jadi awak tak perlu keluar duit untuk bayar langganan. Tetapi kalau kamu adalah band yang besar, mungkin 15% yang diambil itu terlalu banyak. Jadi you boleh ambil, you boleh tukar kepada yang premium, you bayar subscription sebulan ke, one off ke, ada banyak package. Jadi ada tak macam servis CD Baby, ada yang jenis macam sekali bayar untuk satu single, ada punya rate yang semua je kereta berbeza. Ada yang berbayar, ada yang free. Ada lagi kategori yang free tetapi dia selected, dia terpilih saja. Iaitu kalau di UK ada Awal. Ni popular lah, Artist Without a Label. Jadi kalau kita hantar track, dia macam nak ada standard dia lah, sebab dia pun macam nak berfungsi sebagai record label. Jadi dia tidak ambil semua artis siapa-siapa je. Kalau dia rasa macam tak boleh nak pergi, dia reject lah. Begitu juga dengan satu label Amuse. Awal dia akan ambil 15%. Amuse dia tak ambil, dia akan bagi 100% royalty, tetapi dia banyak servis-servis yang you kena tambah lah. Macam kalau you nak masuk TikTok, MBIG, you kena tambah pula. Jadi dia charge berbeza-beza. Jadi kalau boleh kita nak paling rendah kos sebaiknya mungkin. Jadi kalau you mau cuba dengan Awal artis label, cubalah. Kalau tak, pergi pada Rootnote ataupun banyak lagi lah. Ada juga aggregator ni macam label punya, tak saya macam Ingroove, itu Universal Music punya. Jadi kadang-kadang kalau awak guna servis yang tapi itu berbayar, jadi kata kebarangkalian dikenali oleh label pasal band awak ni lebih tinggi lah. Tapi hakikatnya setiap hari saya pada terbacakan setiap hari beratus ribu lagu diupload, dimuat naik untuk streaming. Jadi di kalangan banyak-banyak tu siapa nak dengar lagu awak? Itulah yang ada, kadang-kadang ada orang nak masuk playlist lah, kadang ada yang betul masukkan playlist, ada yang scam. Itu kena alami sendiri lah, kena mencari, kena mencuba sendiri lah. Kita tak benda ni sentiasa berubah, sangat fluid. Jadi itu satu contoh lah kalau bila kita atas streaming. Jadi sedikit yang you perlu ingat lah, kenapa kelebihan yang you hantar streaming, dia macam you ada punya official release lah. Sebab bila streaming yang bagus, yang digital aggregator ni, setiap digital aggregator ni akan beri you punya code sendiri, International Standard Recording Code tu sendiri. Kalau macam Rootnote dia bagi sekali. Kalau ada setengah dia kata free, tapi you kena beli dia punya kod. Kalau ikut asal usulnya, kod tu memang sepatutnya belilah. Jadi bila ada kod tu, itulah yang akan dikira berapa banyak you punya stream, berapa banyak you punya play, boleh kira royalty kepada kamu lah. Kalau kamu sendiri tak ada label, kamulah pemegang master copy, kamulah yang dapat mechanical royalty. Jangan dikelirukan mechanical royalty dengan publishing royalty, itu lain. Kalau awak berdaftar dengan collecting body,
body, you akan quality body yang bagi, quality body yang kutip bagi kat you. Lagi bincang, jadi saya rasa saya mengajaklah mereka yang ada karya, ada band ke, rakam kat studio ke, home studio ke, buatlah sebaik mungkin cantik, bedroom ke, kita hantar sini, kita nak dengar lagu-lagu kau. Okey, itu sajalah perkongsian hari ini. Ini saya rasa saya nak teruskan saya rasa saya nak share lah sesuatu yang saya nak share, sebab ada orang tak tahu kan. Jadi saya harap cubakan, dan sekiranya ada apa-apa komen, ada apa-apa soalan pun sila letak pada komen. Okey, terima kasih, jumpa lagi.